Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Ustaz Said Muhsin bin Said Ahmad. Saya Ainur Aziana binti Ali Zainal dan rakan kumpulan saya Alisa Dalilah binti Dahlan dan Nana Natasha binti Heri. Kod UHIS 1022 Section 1 ingin membentangkan kajian kami yang bertajuk penduduk di negara maju lebih cenderung untuk membunuh diri. Pertama sekali, apa itu bunuh diri? Bunuh diri merupakan sebuah perbuatan yang melibatkan penyelamatan nyawa ataupun perbuatan yang menghilangkan nyawa daripada tubuh badan yang dilakukan oleh pemilik tubuh badan itu sendiri. Biasanya, individu yang mengalami masalah tekanan ataupun kemurungan merupakan kumpulan yang dianggap berisiko tinggi untuk melakukan perbuatan membunuh diri. Menurut agama Islam, memperlihatkan bunuh diri sebagai suatu kesalahan dan berdosa besar jika dilakukan kerana perbuatan tersebut menjejaskan rohaniah seseorang. Perbuatan membunuh diri mengikut agama lain ataupun perspektif agama lain seperti agama Kristian, agama Hindu dan Buddha turut mempercayai bahawa nyawa manusia adalah sesuatu yang bernilai, suci, ciptaan daripada Tuhan yang mengagumkan. Oleh itu, nyawa perlu dipelihara dan diselamatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisa Dalilah akan teruskan perbincangan pada hari ini. Baiklah, seterusnya berkaitan dengan perbincangan isu semasa kajian dengan falsafah pendidikan negara. Kita tengok konteks falsafah pendidikan negara ini ialah untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani berdasarkan kepercayaan dan juga kepatuhan kepada Tuhan. Teruskan dengan data statistik kes bunuh diri mengikut negara secara purata. Apa yang kita dapat lihat bahawa Europe ataupun negara Eropah ini purata kes bunuh diri mereka lebih tinggi berbanding dengan negara-negara yang lain. Dan kita tahu bahawa kebanyakan negara di Eropah ini merupakan negara-negara yang maju. Seperti dalam slide ini, negara Eropah secara puratanya kes bunuh diri sebanyak 15.4%, di mana kes bunuh diri yang dilakukan oleh kaum lelaki lebih tinggi pada wanita iaitu sebanyak 24.7%, manakala bagi kaum wanita pula sebanyak 6.6%. Seterusnya, tempat kedua yang berlakunya kes bunuh diri yang tinggi berbanding selepas Eropah secara puratanya ialah di Southeast Asia, di mana kaum lelaki mempunyai jumlah kes bunuh diri yang lebih tinggi berbanding wanita juga sebanyak 14.8% dan wanita sebanyak 11.6%. Di sini kita dapat lihat yang Southeast Asia ataupun Asia Tenggara merupakan tempat kedua berlakunya kes bunuh diri yang tertinggi selepas Eropah iaitu sebanyak 13.2%. Sumber ini saya dapat daripada World Health Organization juga. Seterusnya saya akan pass kepada rakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nana Natasha akan menerangkan tentang punca berlakunya peningkatan bunuh diri dalam kalangan penduduk negara maju. Jurang kedudukan sosioekonomi seperti pendidikan, pendapatan, taraf pekerjaan dan sokongan sosial yang rendah memberi tekanan kepada individu yang tinggal di kawasan bandar kerana komitmen yang dipikul lebih berat dari apa yang mampu ditanggung oleh mereka. Seterusnya, jangkaan orang yang meletakkan harapan terlalu tinggi terhadap individu juga membebankan seseorang untuk hidup mengatasi dari kemampuan mereka. Sebagai contoh, gagal dalam peperiksaan, gagal mendapat pekerjaan yang diharapkan. Selain itu, individu yang terlalu fokus akan duniawi sehingga mengabaikan kesihatan mental, kerohanian dan fizikal diri juga terdedah dengan pemikiran bunuh diri kerana terlalu mengejar dunia. Kesan daripada membunuh diri, kesan bunuh diri terhadap individu. Sudah semestinya kita tahu kesan bunuh diri terhadap individu secara dasarnya sebuah perbuatan jenayah. Jenayah terhadap diri sendiri yang mana
jenayah tersebut tidak memudaratkan orang lain tetapi memudaratkan diri sendiri. Bunuh diri membawa kesan kepada kehilangan nyawa atau kematian kepada pelaku. Dan bagi pelaku yang tidak berjaya melakukan perbuatan bunuh diri, hal tersebut akan membawa kepada kesan kecacatan atau kecederaan pada anggota badan. Kesan bunuh diri terhadap masyarakat turut dirasai oleh keluarga, saudara mara, rakan-rakan, dan masyarakat setempat apabila mereka merasai kehilangan terhadap orang yang tersayang, orang yang membunuh diri tersebut. Bunuh diri juga menyumbang kepada kos pengurusan jenazah ataupun mayat yang tinggi yang terpaksa ditanggung oleh ahli keluarga pelaku. Selain itu, masyarakat dan orang ramai yang melihat kejadian bunuh diri juga akan dipanggil oleh pihak berkuasa dan dijadikan sebagai saksi kejadian untuk membantu siasatan. Kesan bunuh diri terhadap negara, sudah pastinya jika statistik bunuh diri di sebuah negara itu semakin tinggi, image negara akan terjejas. Stigma negara luar terhadap negara Malaysia juga akan menganggap Malaysia sebagai negara yang tidak bijak dalam menangani masalah bunuh diri tersebut. Sekiranya individu yang bunuh diri adalah para seniman ataupun orang yang berkepentingan kepada negara, seperti seniwati ataupun seniman, negara akan kehilangan orang yang berbakat dan berkebolehan. Cara untuk diatasi ataupun ditangani. Pertama sekali, bagi individu ataupun mereka yang mempunyai rasa ataupun mempunyai perasaan membunuh diri, individu tersebut bolehlah membuat rawatan farmakoterapi dan rawatan psikoterapi. Selain itu, orang lain seperti rakan sebaya, rakan sekeliling, keluarga boleh memberi bantuan dan sokongan emosi kepada individu yang merasai tekanan ataupun kemurungan sehingga menyebabkan mereka boleh membunuh diri. Masyarakat juga harus peka terhadap tanda-tanda cubaan bunuh diri yang ditunjukkan oleh ahli keluarga dan orang sekeliling mereka. Oleh itu, pihak media haruslah mensensasikan berita-berita mengenai keburukan bunuh diri. Contohnya macam kesan yang saya sebutkan tadi, seperti kehilangan nyawa. Selain itu, cara menangani bunuh diri adalah membangkitkan kesadaran awam mengenai bahaya gejala bunuh diri. Apa yang dapat kita simpulkan dari kajian ini, bunuh diri jelas menunjukkan bahawa ia bukan sahaja memberi kesan kepada diri sendiri, malah turut juga memberi impak yang mendalam terhadap masyarakat sekeliling. Tidak mengira umur, jantina, bangsa atau budaya, semua individu terdedah dengan bahayanya pemikiran bunuh diri ini. Masalah kesihatan mental ini dapat dicegah dengan bantuan semua pihak dengan memainkan peranan masing-masing supaya bersama-samalah kita dapat mengamalkan gaya hidup yang sihat dan sejahtera. Dapatkanlah bantuan dengan segera sekiranya anda memerlukan pertolongan. Sayangilah diri anda, ingatlah orang yang tersayang. Sekian, terima kasih daripada saya, kumpulan 3.